Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan melihat perbentangan dari kumpulan 4 yang bertajuk Kejadian Manusia dari Pelbagai Pandangan Agama. Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan membezakan penciptaan manusia pada pandangan agama Islam, Hindu dan Buddha. Kerana setiap kepercayaan mempunyai definisi kewujudan manusia mereka tersendiri. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti tanggungjawab mereka terhadap agama yang dianuti. Hasil kajian ini dapat dibuktikan berdasarkan sumber yang sahih seperti Al-Quran, Al-Hadis, Ensiklopedia, penulisan dari para ilmuwan Islam dan bahan bacaan yang sahih daripada sumber agama yang lain. Selain itu, diharapkan kajian kejadian manusia dari sudut pandang pelbagai agama ini dapat dijadikan sebagai satu sumber rujukan bagi pekaji atau pelajar pada masa akan datang. Pengenalan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, manusia adalah makhluk yang mempunyai akal fikiran, budi dan insan, manakala orang bermaksud makhluk yang lagi tinggi darjatnya daripada haiwan. Manusia yang terbaik menurut Kamus Dewan Bahasa adalah memanusiakan ataupun menjadikan seseorang itu dengan sifat-sifat manusia yang mulia. Objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk mencapai matlamat utama. 1. Mengenal pasti perbezaan penciptaan manusia dari pandangan sudut agama Islam, Hindu dan Buddha. 2. Mengenal pasti tujuan penciptaan manusia dari sudut pandangan agama Islam, Hindu dan Buddha. Dan ketiga, mengenal pasti tanggungjawab manusia ke atas agama yang dianuti. Objektif kajian yang telah dinyatakan adalah selari dengan segala hasil maklumat yang diperolehi sepanjang proses kajian dilakukan. Sumber maklumat diambil daripada Al-Quran, hadis, penulisan para ilmuwan serta bahan bacaan yang sahih daripada sumber agama-agama lain. Kepentingan kajian. 1. Untuk mempelajari kejadian manusia, tujuan penciptaan manusia dan tanggungjawab manusia kepada agama yang dianuti. 2. Menghormati agama-agama lain dengan kepercayaan yang berbeza bagi mengekalkan keharmonian sejagat. Kejadian manusia menurut pelbagai pandangan agama. Menurut pandangan Islam, Allah menjadikan bapa kepada manusia iaitu Nabi Adam dari tanah. Kemudian manusia berikutnya berketurunan dari air mani yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada wanita. Allah meniupkan roh ciptaannya setelah sempurna kejadiannya dan Allah mengurniakan pendengaran, penglihatan serta akal fikiran. Allah juga mengurniakan keupayaan akal fikiran kepada ciptaannya. Akal berperanan sebagai medium untuk mencari ilmu pengetahuan dan maklumat yang berkaitan dengan agama serta dunia. Akal juga berperanan untuk berfikir bagi mencari kaedah yang terbaik untuk memenuhi keperluan semua jadi manusia. Menurut pandangan Hindu, fitrah kejadian manusia menurut pandangan agama Hindu, manusia diciptakan selepas wujudnya alam semesta. Proses penciptaan manusia adalah dari panca Mahabhuta. Mahabhuta adalah 6 jenis rasa iaitu manis, masin, masam, pahit, pedas dan kelat. Semua elemen ini telah sebati dengan elemen lain iaitu cita, budi, ahangkara, dasendriya, panca tanmatra dan panca Mahabhuta. Semua sebiatan ini menghasilkan dua unsur benih kehidupan. Benih kehidupan lelaki dikenali sebagai sukla dan benih kehidupan perempuan dikenali sebagai swanita. Menurut pandangan agama Hindu, manusia pertama ciptaan Tuhan adalah Syayambhu Manu yang bermaksud makhluk berfikir yang mengembangkan dirinya sendiri. Menurut pandangan Buddha, agama Buddha mengajarkan bahawa terdapat 4 elemen mengapa jasad muncul dan berkembang. Elemen pertama, jasad wujud kerana kamma iaitu sebagai penyebab ataupun disebut sebagai kamma jarupa. Elemen kedua adalah citta ataupun dikenali sebagai citta jarupa. Elemen ketiga adalah haba atau penyebab utujarupa. Dan elemen terakhir adalah ahara ataupun makanan dan dikenali sebagai ahara jarupa. Menurut pandangan Buddha, terdapat 4 revolusi penciptaan manusia menurut agama Buddha. Pada peringkat awal, proses pengerasan bumi dari zat cair ke padat. Pada peringkat kedua, para makhluk ini mempunyai sifat yang buruk iaitu hianat atau tamak. Lalu mereka yang tamak akan memakan sari tanah yang muncul dari air. Makhluk itu akan diselaputi rasa sari tanah iaitu nafsu keinginan dalam diri mereka. Pada peringkat ketiga, tubuh mereka yang memakan sari tanah akan menjadi padat dan muncul dalam pelbagai bentuk tubuh. Dalam kalangan mereka yang mempunyai tubuh yang cantik dan ada yang memiliki tubuh yang buruk. Pada peringkat terakhir proses kejadian manusia, makhluk-makhluk tersebut akan menikmati tumbuhan yang telah wujud.
Pada ketika ini akan terjadi perbezaan antara lelaki dan perempuan. Saya akan menceritakan tentang pandangan-pandangan agama dalam tujuan penciptaan manusia. Bagi pandangan Islam, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan 5 rukun Islam iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat serta menunaikan haji dan umrah jika berkemampuan. Ibadah perlu dilakukan bagi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pandangan Hindu pula, manusia di dunia sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan iaitu artha dan kama. Penganut agama Hindu sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab atau dharma. Jika mereka tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang penganut agama Hindu, mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari kesengsaraan terperangkap dengan dunia yang tidak sempurna. Matlamat utama ajaran Hindu adalah untuk mencapai moksa. Moksa bermaksud kesempurnaan dan hanya boleh dicapai melalui kelakuan baik di muka bumi kerana mereka akan hidup lagi pada dasar warsa yang akan datang. Selain itu, agama Hindu menekankan sifat ketuhanan yang ada dalam setiap diri individu untuk melakukan kebaikan. Jika manusia tidak bersifat baik, maka manusia itu tidak akan mencapai kepada alam yang kekal abadi. Menurut agama Buddha, hidup manusia berasaskan karma atau ketidaktentuan. Ketentuan ini tidak dianggap sebagai ketentuan yang ditetapkan sejak azali. Konsep karma merujuk kepada perbuatan baik manusia serta perbuatan buruk manusia. Matlamat kehidupan para penganut agama Buddha adalah untuk mencapai nirvana iaitu mencapai suatu kebahagiaan. Sama ada kebahagiaan yang bersifat duniawi iaitu memendam nafsu, kebodohan serta kebencian. Seterusnya saya akan membentangkan tentang tanggungjawab manusia ke atas agama yang dianuti. Menurut pandangan Islam, ianya merupakan asas utama sifat manusia seperti unsur-unsur pembentukan manusia. Manusia dijadikan dengan bertujuan dan manusia mempunyai kemahuan dan tanggungjawab ke atasnya. Hal ini kerana asas utama sifat bagi manusia dijadikan dengan bertujuan adalah untuk beribadah kepadanya semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya semata-mata. Jadi kita sebagai manusia perlulah sedar tentang itu dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Pandangan agama Hindu, seperti yang kita tahu, objektif agama Hindu adalah untuk mencapai artha, karma, dharma dan moksha. Bagi mencapai maklumat tersebut, penganut agama Hindu perlu ada 5 keyakinan yang dasar untuk mencapai maklumat hidup. Yang pertama ialah Vidita Tattva, iaitu percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua ialah Atma Tattva, iaitu percayanya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Yang ketiga ialah Karma Phala Tattva, iaitu percaya dengan ada hukum hakam dalam agama. Yang keempat adalah Purna Bhava Tattva. Purna Bhava Tattva ialah dengan percayanya bahawa adanya reinkarnasi hidup atau penghidupan semula sehingga karma seseorang itu selesai. Yang kelima ialah Moksha Tattva. Moksha Tattva ialah apabila hadirnya perasaan yang sangat tenang dalam jiwa kerana tidak terikat lagi oleh berbagai macam nafsu dan mahupun material. Hal ini menyebabkan moksha menjadikan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh penganut agama Hindu. Menurut pandangan Buddha, terdapat 8 tanggungjawab yang dipraktikkan, iaitu yang pertama, pandangan yang betul iaitu mereka seharusnya memahami dengan sedaya upaya tentang sesuatu perkara dengan cara terbaik dan demi menikmati kehidupan yang terbaik. Yang kedua ialah fikiran yang betul iaitu mereka harus memilih dan membuat keputusan yang betul berkenaan perkara-perkara kehidupan. Yang ketiga ialah ucapan yang betul iaitu mereka diajar untuk bercakap dan bertutur dengan baik dan elok seperti bersopan santun agar dapat membawa kebahagiaan kepada yang sedang bercakap dengan mereka. Yang keempat ialah perbuatan yang betul iaitu membuat sesuatu perkara yang boleh menjadikan teladan kepada orang lain. Yang kelima ialah pekerjaan yang betul iaitu memilih kerjaan yang halal dan tidak membawa keburukan kepada orang lain. Yang keenam ialah daya upaya yang betul supaya tidak membuat sesuatu perkara dengan malas dan leka. Yang ketujuh ialah peringatan yang betul iaitu memberikan tumpuan terhadap perkara yang kita lakukan walau apa pun perkara. Yang terakhir ialah bertafakur secara betul iaitu bertafakur dengan cara yang boleh membawa ketenangan dan kearifan. Kesimpulan, kejadian manusia dari sudut agama Islam, Hindu dan Buddha adalah berbeza atas kepercayaan mereka tersendiri. Masing-masing mempunyai teori yang logik akal untuk menunjukkan seseorang manusia itu dilahirkan. Jelaslah bahawa setiap manusia mempunyai peranan yang tersendiri kepada agama yang dianuti. Kepercayaan berbeza terhadap penciptaan manusia menjelaskan bahawa setiap kejadian manusia mempunyai sikap yang tersendiri.
teori yang berbeza tetapi mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk mengelakkan manusia daripada bersifat melangit, sombong dan meninggi diri. Kesimpulannya, kejadian manusia ini dapat membuka mata pelbagai golongan masyarakat dan agama tentang uniknya perjalanan untuk melahirkan seorang individu. Oleh itu, kita haruslah bersyukur dengan nikmat yang diberi dengan menghargai setiap sudut sempurna yang telah diberikan oleh Tuhan agar dapat melahirkan sifat rendah diri dan terus beribadat kepada mereka.